maintenance dah. Chapter chapter 2 predictive maintenance technology. Okay, kalau you all masih ingat, maintenance teknologi ada dua lah. Satu proaktif, satu ya reactive maintenance. Ada dua. Macam mana ni? Okay, so kita akan cover insyaAllah sampai habis lah chapter 2 ni. Dan next week kita akan masuk chapter 3. Okay. Okay, kalau you all dah tengok video tu, kelas kita hari ni saya just summarize lah apa kandungan dalam chapter 2. Okay, apa you akan belajar. Okay, ada lagi nak masuk? Okay, so untuk predictive maintenance technology ni, kalau you all masih ingat, dalam maintenance technology kita bagi pada dua lah. Satu ialah proaktif, satu lagi lah reaktif. Okay, dalam proactive maintenance ni ada terbagi pula kepada preventive, predictive dan juga corrective maintenance. Manakala untuk reactive maintenance ni based on breakdown ataupun RTF, run to failure lah. Okay, di mana benda tu dah breakdown tu dah berlaku, barulah kita buat maintenance. Tapi untuk proactive maintenance ni, machine ataupun equipment tu belum breakdown lagi. Maknanya kita buat one step ahead. Okay, kita buat sama ada preventive maintenance ataupun predictive maintenance lah. Okay, dua benda ni. Okay, inilah yang saya beritahu. Okay, kita ada proaktif dan juga reaktif lah. Okay, so kita akan cover preventive dan juga predictive maintenance. Okay, untuk predictive maintenance based on statistical ataupun condition based lah. Okay, predictive maintenance ni dia lebih kepada kita predict benda tu, machine tu, equipment tu mungkin dia ambil masa lagi untuk rosak, tapi tanda-tanda untuk breakdown tu dah ada lah. Jadi kita predict berapa lama lagi machine tu boleh operate lah. Itulah predictive maintenance. Okay, the most important is predictive maintenance ni kita menggunakan teknologi. Teknologi ataupun tool lah. Okay, teknologi ataupun tools, equipment yang mana kita boleh predict. Okay, sama ada kita nanti kita akan tengok list of teknologi. Contoh ni ya. Contoh kita ada vibration monitoring analysis. Okay, lubricant analysis untuk fuel analysis. Wear particle analysis. Okay, bearing ataupun temperature analysis. Okay, performance analysis. Okay, this all the teknologi. Okay, kita mappingkan dengan application yang mana. Sama ada dia applicable untuk pump motor, electrical motor macam induction motor, okay, diesel generator, condenser, okay, heavy equipment, circuit breaker, valve, exchanger, and so on lah. Okay, kalau kita tengok, kita ada ultrasonic, okay, infrared, non-destructive testing, okay, ataupun visual inspection. Okay, tengok kita nampak. Ada yang IR, installation resistant,
motor circuit analysis dan juga electrical monitoring. Okay, kalau kita tengok this teknologi ni bukan semua boleh kita apply lah. Contoh, apa nak masuk ni? Okey, contoh, kalau kita pakai infrared technology. Infrared technology ni based on kamera. Okay, infrared technology. Dan kita tengok based on different color tu kita boleh buat analisis. Termasuk teknologi ni kita boleh apply kebanyakan dia untuk pump, semua sekali. Kecuali tank tu piping. Piping ni sebab dia di dalam, sama ada di dalam dinding ataupun di dalam tanah, yang tu tak boleh capture by kamera lah. Okay. So untuk macam piping semua ni kita ada NDT testing, thickness testing ataupun visual inspection. Okay. Dua benda dalam untuk tank dan juga piping. Okay. So diagnostic teknologi. Inilah teknologi-teknologi yang applicable. Okay, sama ada vibration analysis, oil analysis, thermographic, ultrasonic, electrical effect and penetrant. So this technology is applicable dan kita boleh testkan, tapi kita boleh dengan menggunakan teknologi ini kita boleh predict, okay, sesuatu equipment sama ada dia boleh working ataupun tak working lah. Okay. Tapi benda ni sebenarnya teknologi ni sangat membantulah. Okay. Sebab apa? Sebab teknologi ini kita boleh jangka hayat suatu equipment. Contohnya by using vibration analysis. Okay, vibration analysis ni kita apply kat mana? Contoh untuk induction machine. Okay, benda yang selalu berpusing. Okay, lama-lama dia berpusing, at the end akan ada vibration disebabkan oleh mungkin dia punya bearing rosak ataupun bracket dia dah rosak ataupun cooling fan dia rosak. Jadi lama-lama at the end motor tu akan jadi rosak lah. Okay. Tapi dengan menggunakan vibration analysis ni kita boleh tengok berdasarkan pulse ataupun getaran tu, dan kita boleh predict, okay, benda apa yang rosak sebenarnya. Sama ada bearing dah haus, so kita kena tukar bearing lah. Okay. Dan sebagainya lah. Okay, vibration. So ini yang saya tahu lah. Okay. This technique can be used to monitor. Okay, monitor the performance of mechanical equipments that rotate. Okay, example, gearbox, benda-benda yang pusing, roller, bearing, motor, pump, fan dan sebagainya lah. Okay. Okay, ini contoh antara contoh signal. Okay, so kita ada contoh vibration sensor, dan kita analyze based on the graphical, dan kita boleh tengok berapa kadar dia punya vibration lah. Okay. So makin tinggi vibration dekat peak ni, okay, ada something wrong dekat equipment tersebut lah. Okay. Ni contoh dia punya sensor ni. Okay, kita just klik ataupun mapping ataupun kita just tap dekat gearbox contohnya, dan kita akan dapat macam reading lah. Okay. Tengok dia punya noise signal. Okay, untuk oil analysis. Oil analysis ni biasanya kita buat dekat mana? Oil analysis.
Okay, banyak lagi buat analisis ni dia kalau test. Okay, oil analysis biasanya dekat transformer lah. Okay, transformer dia ada sistem penunjukan dia pakai contoh pakai online bukan online lah. Dia guna oil lah. Okay, dia guna oil. Jadi transformer tu kita ambil oil dia. Fungsi oil dalam transformer ni dia sebagai cooling system, okay, untuk sejukkan transformer tu. Okay, kalau kita tengok construction of transformer, dia akan ada satu tank dan di winding tu dia terendam di dalam oil. Okay. Jadi oil itu berfungsi as a cooling system untuk transformer, sistem penyejukan. Jadi lama-lama oil itu dia akan jadi mungkin contamination akan berlaku dalam oil, dan lama-lama dia punya oil viscosity ni, dia punya keringkatan oil itu akan berkurangan lah. Okay. Jadi kita ambil sampel oil daripada transformer, bawa pergi makmal dan tengok dia punya kandungan oil itu. Sama ada contamination, kita test dia punya keringkatan dan sebagainya. Okay. Okay, dia bagi tahu sini oil analysis. First, okay, tengok condition of the oil. Okay, testing is performed to determine lubricant viscosity, acidity, okay, keringkatan dia, keasitan dia, dan juga chemical analysis. Okay. So dari situ kita boleh tentukan, kita boleh predict, okay, ada tak additive material dalam minyak tersebut, seperti corrosion dan sebagainya lah. So kalau ada corrosion dalam transformer tu, mungkin ada benda asing yang contamination dalam oil. Okay, yang kedua, nak masuk ni. Okay, yang kedua, okay, kita boleh testing sama ada kita buat ni nak masuk. Semua dah ada dah. Okay, 23. Okay, yang kedua, kita boleh tengok contamination dalam oil analysis. Okay, sama ada kita test sama ada contamination dalam oil tu disebabkan oleh water, silicon ataupun other contaminant, depending on the system design lah. Okay. Okay, yang ketiga lah, machine condition itself by analyzing wet particles existing in the lubricants. Okay, so kita boleh tentukan, lah sama ada mesin tu ataupun transformer itu okey ataupun tak okey, ataupun kita boleh tentukan jangka hayat transformer itu boleh beroperasi lah. Okey. Okey, lubrication system. Yang ni block diagram untuk engine. Okey. So kita ada piston kat sini, kita ada inject valve, okay, ruang pembakaran, chamber. So, ni adalah block untuk engine. So ada cylinder head, camshaft. Ini crankshaft yang menggerakkan engine. Dan kita ada oil filter. Dan juga ni apa ni? Pump. Okay. Dan juga sump lah kat bawah ni, tapungan dia. Okay, so biasanya untuk kereta kita akan tukar minyak enjin ni berapa lama?
Awak semua biasa memandu kereta kan? Semua dah ada lesen kan? Semua dah ada lesen kereta kan? Ada, Prof. Ada. Bagus. Okay, so kalau dah ada lesen itu maknanya tahulah macam mana nak buat maintenance lah, preventive maintenance. Mana kita kena tukar minyak enjin. Okay, kita kena tukar oil filter. Itu adalah antara contoh-contoh preventive maintenance dekat kereta lah. Okay. So setiap 6 bulan. Biasanya kalau fully synthetic setiap 10,000 km ataupun 6 bulan. Yang mana datang dahululah. Kalau semi synthetic 5,000 km ataupun 3 bulan. So oleh sebab minyak enjin ni dia terdedah dengan ruang pembakaran dekat chamber. Jadi lama-lama minyak tu dia punya color akan bertukar lah. Dia punya viscosity, so dan juga contamination. Kalau kita buka nut kat bawah tu dia akan keluar minyak kali hitam lah. That's why kita panggil minyak hitam lah. Okay. Okay, yang ni dia buat oil analysis lah antara equipment dalam lab lah. So kita ambil minyak dan test, okay, dia punya contamination, viscosity dan sebagainya. Okay, terdapat beberapa jenis oil analysis. Okay, sama ada kita boleh pakai Calf Feature Water Test, yang ni untuk test water dalam minyak lah, kandungan air dalam minyak dan berapa persen. Okay, so you boleh tengok lah satu-satu ni dia punya signifikan apa dia. Okay, daripada situ kalau kita jumpa kandungan air dalam minyak tu, kita boleh tahu dah apa yang rosak sebenarnya. Mungkin disebabkan oleh leaking ataupun condensation, menyebabkan air itu masuk dalam minyak. Okay, dan kita boleh gunakan ICP spectroscopy. Okay, yang ni kita nak measure wear meter. Dia punya wear meter. Okay, ataupun contaminant meter. Okay, yang mana biasanya lama-lama benda yang sentiasa bergerak ni, berpusing ni, lama-lama besi tu dia akan jadi house lah. Jadi sepihan metal tu dia boleh menyebabkan contaminant dalam oil lah. Okay, yang ni signifikan dia. Okay, so kita boleh tentukan machine condition, oil and machine condition, sama ada berlaku hakisan pada dinding piston dan sebagainya lah. Okay, particle count, yang ni kita nak buat apa ni, size and quantity of particle in lubricant. Okay, viscosity, ni kita nak check dia punya kadar kelikatan minyak tu, resistant flow at specific temperature. Okay, significant. Okay, viscosity is very important physical properties of oil. So viscosity determine specific number to compare the recommended oil and service. So biasanya kalau you beli minyak enjin, dia ada kod dia. Contoh 10 WK 40 atau 10 W30. Jadi benda-benda ni nilai ni dia menentukan viscosity, okay, kadar kelikatan minyak. Okay. Viscosity ni based on temperature lah, berapa ketahanan minyak tu berdasarkan sama ada minyak tu tahan ataupun tak tahan dengan high temperature. Okay. So kita boleh test lah guna viscosity test. Dan banyak lagi test ini, Fourier transform, okay, direct read ferrographic, okay, analytical ferrographic, filter acid number. So setiap test
untuk oil ni, so dia boleh tentukan dia ada tujuan dia sendiri ya. Okay. So mungkin sekarang ni tak nampak lagi nak apply test ni kat mana. Nanti dah kerja nanti mungkin kita boleh gunalah apply dekat industri nanti. Okay. Okay, thermographic. Thermographic ni okay, dia berdasarkan image, then kita analyze the graphic based on the hotspot area lah. Okay. So sebab apa? Sebab daripada thermographic image tu kita boleh nampak dia punya different color of temperature. Okay. So infrared camera shows surface temperature. So calibration to provide absolute temperature or temperature gradient. Okay, based on different color temperature tu kita boleh tentukan, kita boleh predict kadar kerosakan equipment tersebut. Okay, kita tengok sini. So kita ada contohnya, ni adalah thermographic. So kita just tembak je. Okay, dan kita tengok perbezaan color lah. Kalau ada color merah, merah ni hot area lah. Okay, yang ni adalah contoh kat sini ya, thermographic image. Okay, yang ni dekat bus bar connection. Okay, dalam distribution box. So kita ada connection, three phase connection. So kita boleh tentukan sama ada connection tu ada ketat ke longgar ke kat sini lah. Jadi kalau tengok ni, yang ni kawasan hot yang tinggi. Mungkin ada something wrong kat sini lah. Okay. Mungkin dia punya connection longgar dan sebagainya yang menyebabkan ada leakage. Okay. Leakage voltage dan sebagainya berlaku. Jadi lama-lama ni dia boleh merosakkan sistem. So akan ada flash over berlaku dekat subsystem dan sebagainya kalau kita abaikan benda ni lah. Okay, sebab apa lama-lama dia akan menyebabkan plate metal ni. Plate metal ni dia akan jadi tracking. Okay, tracking ni akan menyebabkan breakdown lah. Sebab dia high voltage, jadi akan ada flash over berlaku. Thermographic, yang ni lah dekat mana kita boleh apply, dekat transmission line, okay, distribution line system, substation, okay, transformer, okay, dekat generator kita boleh check bearing, okay, dekat brush dan juga winding. Kalau kat motor, okay, boleh check dekat dia punya connection dia, okay, bearing dan sebagainya lah. Okay, kalau menggunakan teknik thermographic. Okay, yang ni dekat bushing untuk transmission. Okay, dekat pool tiang elektrik tu ataupun dekat menara kabel pencawang tu kita ada bushing kat sini. Bushing ni high voltage lah. Okay, so kita boleh tengok connection dia. Sama ada dia ada crack dan sebagainya lah. Okay. So kalau kat sini biasa dalam distribution lah, distribution box. Okay. Tengok kat sini dia ada merah ni hot area ni. So kita boleh check dia punya connection, so ada longgar dan sebagainya lah. Okay. That's why dia akan jadi ada terbakar, kesan terbakar dan sebagainya. Okay, yang ni dekat motor, dekat mesin lah. Okay. Dia punya coupling, okay, antara mesin dan juga load. Okay, mungkin dia punya bearing ni, okay, bearing kat dalam motor ni dah jadi hot ni. Okay, sebab lama dia vibration berlaku, okay, ada something yang longgar, bearing tu dah pecah. So lama-lama dia jadi hot lah. So increase temperature. So dia crack dan sebagainya. So untuk predictive maintenance ni kita menggunakan teknologi untuk kita tentukan jangka hayat equipment tersebut.
Okay, dah banyak lagi sini. Ultrasonic pun ada. Okay, ultrasonic. Inilah. Okay, penetrant. Penetrant ni untuk testing yang kita nak tentukan test. Okay, untuk penetrant ni kita menggunakan cecair color, liquid color. Okay, liquid dye dia panggil, liquid dye, to detect crack and discontinuity of surface. Okay, cost in manufacturing by wear, fatigue, maintenance and overhaul procedure, corrosion or general weathering. So biasanya untuk penetrant test ni, contoh antara dua connection dalam piping, okay, kita buat welding. Contoh welding kita nak test sama ada leakage ataupun tak ada leakage dekat piping tu. So kita boleh buat penetrant test yang mana kita boleh tentukan kadar ada crack ataupun tak ada crack. Yang ni kita masukkan cecair color. Okay, cecair color lah, penetration reveal through direct visual, fluorescent or electrostatic technique. So apabila kita letak cecair color ni, contoh ada dekat tempat welding, kat mana welding kita tak rata, so at the end kita sembur color tu, biar dia dalam masa 10 minit, kalau ada crack, cecair tu dia akan masuk dalam crack tersebut. Kita boleh nampak dekat besi lah. Okay? Kalau kita ada, contoh kita pakai color fluorescent, okay, fluorescent. So kita sembur dekat besi yang selepas welding tu, jadi cecair tu dia akan masuk melalui liang-liang yang ada crack. Jadi kita boleh nampak, oh di sini sebab ada nampak warna fluorescent, so welding ni tak kemas, so kemungkinan pipe ni akan bocor. Macam itulah maksud dia penetrant test. Okay, benefits of plant maintenance. So yang ni adalah kelebihan dia lah. Okay, kalau kita buat plant maintenance, okay, of course less costly, okay, jimat cost, high level of output, better utilization, improve budget control, improve stock and spare control dan sebagainya lah. Okay, ni antara kelebihan lah kita buat maintenance. Yang paling penting, yang paling industri suka ialah kita boleh reduce cost lah. Okay, reduce cost. Tapi output capacity tinggi. Okay. Okay, trend in maintenance. Production machine is becoming more and more complex and maintenance person must keep pace. Production worker maintain our equipment, computer assistant and maintenance. Okay, so maintenance ni oleh sebab dia satu worldwide, satu bidang yang luas, so kita perlukan sistem ataupun macam computer assistant. So kita boleh tentukan equipment apa yang ada dalam sistem tersebut, dan kita boleh tentukan work order untuk staff-staff kita buat maintenance lah. Dan kita boleh monitor, okay, equipment tu, contoh kalau kita nak buat preventive maintenance, kita dah ada schedule, okay, kalau menggunakan computer assistant lah, okay. Computer assistant in maintenance, okay, scheduling maintenance project lah, macam kita tahu. Okay, kita boleh tengok cost maintenance, okay, kita boleh tengok inventory, okay, ada tak spare part dan sebagainya, dan juga operational analysis tadi lah. Okay. Okay, world class practice. Okay, empower workers so they own their company. So yang ni biasalah. So kalau you dah kerja nanti, tugas you terlibat dalam maintenance, so tugas you kena jaga mesin tersebut lah. Makan dengan mesin, cakap dengan mesin dan sebagainya. Tak jumpa orang lah, jumpa mesinnya. Okay. Implement just in time, JIT.
just in time to help reduce inventory and cycle time. Banyak lagi lah, use computer in maintenance management dan sebagainya. Okay. Baiklah. So kita pergi. Okay, total productive maintenance. Ada nak masuk ke? Okay, untuk total productive maintenance. Total productive maintenance ni dia dah jadi satu aktiviti maintenance yang besar. Okay, sebab apa? Sebab maintenance dekat kilang biasanya untuk total productive maintenance dia dah ada team dia. Team dia yang mana terdiri daripada manager, terdiri daripada technician, terdiri daripada HR dan sebagainya lah. Okay, so maknanya bukan tugas untuk maintenance ni bukan terhad kepada technician sahaja. Okay, so dia kena melibatkan satu organisasi lah, satu organisasi yang besar. Maknanya manager tu dia kena tahu juga mesin apa yang ada dekat kilang dia. Okay, walaupun mungkin dia just manage staff working bawah dia, tapi dia kena tahu macam mana nak operate benda tu lah. Okay, mesin tersebut dan sebagainya as a basic knowledge. Jadi tak limited kepada technician sahaja. Okay, untuk TPM ni, TPM lah, Total Productive Maintenance. So dalam chapter ni, so kita kena understand concept and philosophy of TPM. Okay, dan kita akan tengok 8 pillar ni, 8 pillar. Okay, basic 8S basics maintenance pillar, dia punya tiang dia, TPM, and implementation step. Then calculate overall equipment effectiveness, OEE. OEE ni penting lah, ada sedikit calculation. Dari sinilah kita boleh tentukan kadar effectiveness of equipment lah. So kalau percentage dia tinggi, maknanya equipment tu bagus lah. Okay. Ada nak masuk lagi? Ramai ni student saya ni. Okay, apa itu TPM sebenarnya? Apa itu TPM? Okay, Total Productive Maintenance. Okay, TPM is a company-wide initiative. Okay, so untuk maximize the effectiveness and longevity of equipment lah. So tujuan dia untuk effectiveness. Okay, the significant, okay, increase labor and capital productivity. At the same time, increase employee morale and job satisfaction lah. Of course, kita nak adakan team ni untuk buat suatu maintenance activity. Of course, dia kena perlukan kerja yang ramai. Okay, dan juga job satisfaction lah. So lepas kita buat kerja tu, kita puas hati. Okay, sebab apa? Sebab dia dah bersistematik. Okay, ada ruang untuk job scope, ada work order dan sebagainya. TPM bring maintenance into focus as necessary and vitally important part of the business. Okay, TPM and its 8 pillar provide the necessary supporting process and tool to achieve zero defect. Okay, ni matlamat asal zero defect. Okay, zero breakdown, zero waste and zero accident. Okay, 4 benda ni lah. So kalau you pergi mana-mana kilang pun benda yang sama ya. Kita panggil total man hour. Dipanggil apa dah? Kalau tak ada accident atau kemalangan dalam company tu, so dia nak reducekan benda tu. Okay, zero accident, zero waste, zero breakdown dan juga zero defect lah.
Okay, so target company. Okay, maintenance program. So ada beberapa level lah. Okay, so kita ada planning, peringkat planning, okay, scheduling, troubleshooting, failure analysis dan sebagainya. Sebelum sesuatu produk itu dihantar kepada customer. Okay, so ini adalah basic dia. So ada business plan, dan kita kena ada product, kena ada manufacturing production, dan kena ada quality control, barulah produk itu boleh dihantar kepada customer. Without any breakdown, no reject, no complaint, no accident, no losses, no risk. So yang ni adalah basic dalam sesuatu kilang. Of course, you kena ada produk. Sebelum ada produk tu kena ada design, kena ada equipment. Then lepas setiap produk tu kena tengok pula, kena test sama ada produk tersebut memenuhi searing test dan sebagainya. Quality control, kita ada quality control. So dekat setiap part ni dia ada engineer dia sendiri. Okay, kita ada design engineer, okay, kita ada production engineer, kita ada Q&A engineer, dan bawah engineer ni akan ada lah dia punya technician dia lah. Okay, jadi maintenance kat mana maintenance? Jadi maintenance ni dia melibatkan semua kat sini lah. Semua kat sini kena terlibat dengan maintenance. So that's why kita panggil total productive maintenance. At the end, matlamat asal kita nak kurangkan breakdown, okay, nak kurangkan no rejection, no defects, tak ada complaint pada customer, tak ada accident, tak ada yang patah tangan, tak ada yang hilang tangan dan sebagainya. Okay, no losses, okay, nyawa kan. Dan juga yang paling penting, no waste material dan sebagainya. Okay, machine failure have many hidden costs. Okay. So, benda yang kita nampak contohnya, okay, ada leaking. Ada leaking dekat transformer, for example. Ada leaking, okay, keluar minyak dan sebagainya. Yang tu yang kita nampak. Tapi yang ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan transformer tu jadi leaking. Contohnya disebabkan oleh corrosion di dalam tank transformer. Okay, mungkin disebabkan oleh vibration, crack, high temperature, ataupun contamination di dalam oil. Jadi inilah benda-benda yang kita tak nampak. Okay, that's why kita kena buat benda-benda ni. Yang ni semua dia antara aktiviti predictive. Benda yang tak nampak ni kita kena predictive maintenance. Yang ni lah tujuan predictive maintenance lah. Okay, so dengan menggunakan thermographic camera, contoh kita boleh nampak crack. Okay, tapi semua ni under TPM, total productive maintenance. Okay, minor defects. Okay, understanding downtime. Downtime ni apa dia? Downtime ni. Okay, downtime. Downtime ni maknanya jadi stop production. Okay, production tak running. Okay, contoh kita ada supervisor. Okay, seorang supervisor ni. Okay, dan supervisor contoh ada downtime. Okay, dia tengah buat satu operation. Okay, dekat conveyor ni, okay, conveyor stop, berhenti. Produk tak jalan. Jadi supervisor akan arahkan kepada production line dia, okay, pergi cari maintenance yang responsibility. Okay, then you ni adalah bahagian production.
Production line. Okay, ni bahagian awak ni. Ni orang yang tengah buat maintenance. Technician. Okay, maintenance technician. Okay, if we don't have the part 4 or 5 hours, how long it will take? Dia tanya. Okay, production line tanya berapa lama boleh siap ni benda ni. Tengok tak dalam stok, dalam warehouse tak ada stok. Okay, so kena baiki. Baiki mungkin ambil masa yang lama lah, 4-5 lama. 4 hingga 5 jam. Okay. At the end, benda tu takkan selesai. Sebab apa? Sebab saling salah menyalahi antara satu sama lain. Production line akan salahkan orang maintenance. Maintenance akan salahkan orang production line. Sebab apa you buat production line banyak melebihi ni capacity machine just mungkin limit kepada 2000 je untuk 2 jam. Tapi you dah limit, dah maksimum full utilize, okay, buat 2500. Jadi mesin tu tak boleh cover capacity 2500. Tu menyebabkan mesin tu rosak. Okay. Lepas tu orang production line pula akan salahkan orang maintenance. Kenapa you tak tahu, tak buat maintenance? Jadi benda tu takkan selesai. That's why, jadi untuk synchronize semua benda ni, company akan tubuhkan TPM. Total Productive Maintenance. So under Total Productive Maintenance ni, semua akan duduk dalam satu grup. Termasuklah manager, termasuklah semualah supervisor, okay, production line, okay, maintenance, dan juga financial, bendahari, bahagian financial department, bahagian warehouse, bahagian spare part dan sebagainya akan duduk dalam satu grup yang dikenali sebagai TPM. Okay, TPM, Total Productive Maintenance. Okay, losses. Okay, losses. So losses ni kita boleh sama ada planned losses, planned downtime losses, unplanned downtime losses, okay, reduced speed losses, poor quality losses. So biasanya planned downtime losses ni kita dah boleh predicted. Okay, berapa lama masa untuk downtime. So maknanya kita dah ada dalam experience benda tu, okay, machine tu kita boleh baiki dalam masa mungkin 3 jam sahaja. So kita dah boleh arrange, step up berapa orang staff yang diperlukan. Okay, kita boleh arrange untuk coffee atau break untuk makan, dan kita boleh plan untuk maintenance shutdown lah. Tapi kalau unplanned ni, dalam keadaan unplanned downtime losses ni, yang ni lah kita tak boleh predicted ni. Okay, so kalau berlaku unplanned, so equipment breakdown, change over, lack of material kita cari tak ada, equipment pula rosak dan sebagainya, yang ni yang menyebabkan lagi besar losses lah. Okay. Okay, what is TPM? Okay, TPM is a method to achieve maximum equipment effectiveness through employee involvement. Okay, termasuklah manajemen, kita tahu, operator, kita tahu, maintenance, lebih-lebih lagi maintenance lah. Okay, so dia kumpulkan dalam satu team yang besar, dan satu kilang, kita buat TPM. Supaya semua ahli organisasi ni terlibat dalam maintenance activity. Okay, supaya kilang tu boleh beroperasi dengan kadar produktiviti yang tinggi lah. Okay. Okay, apa itu maksud Total Productive Maintenance? Okay, total ni, total means working together lah, termasuk semua ni, semua individual working together. Ini masuk. Okay, productive ni. Okay, productive means
good and service that meet or exceed customer expectation. Okay, maknanya barang yang kita produce tu disebabkan oleh kita bekerjasama dalam satu pasukan, so kita akan hasilkan produk yang high quality, low defect. Okay. Maintenance keeping equipment and plants in as good or better than the original condition at all times at minimum cost. Okay, masuk maintenance. Okay. Okay, total productive maintenance, improve equipment maintenance for active perfect production. Macam ni lah. So kita nak zero breakdown, zero defect, zero accident, zero waste. Okay, ada 4 komponen yang boleh penting kalau you terlibat dalam production line. Okay, TPM emphasize proactive and preventive maintenance to maximize the operational efficiency of equipments by placing a strong emphasis on empowering operator to help maintain their equipment. So dalam TPM, dia bukan sekadar kita buat maintenance tu, tapi kita dah ada plan maintenance, kita dah ada proactive maintenance, termasuklah preventive maintenance, kita akan buat predictive maintenance, benda-benda macam tu lah. So bukan sahaja melibatkan technician, bukan sahaja melibatkan maintenance section, tapi melibatkan semua staff lah. Semua staff, termasuklah yang jaga production line, supervisor kita, dan juga manager dan sebagainya lah. The implementation of TPM program creates a shared responsibility for equipment that encourage greater involvement by plant floor workers. So dekat kawasan kilang tu, semua sekali kena dalam satu tim, walaupun dia dalam department yang berbeza, tapi that's why tujuan TPM dibuat lah. Okay, supaya kita boleh create satu sikap yang responsible lah, responsible. Maknanya tak, sekiranya ada downtime berlaku, dia orang takkan salahkan antara satu sama lain. Maknanya semua take responsibility, bukan just you akan jadi kambing hitam lah, salah maintenance section sebab tak buat maintenance. Tapi di bawah TPM ni semua akan take responsibility lah. Okay, termasuk you punya supervisor dan sebagainya. The implementation of TPM program creates shared responsibility. Okay. The right equipment can be very effective in improving productivity. Okay, increasing uptime, reducing cycle time, and eliminating defect. Okay, ini lah 4 zeros of TPM. Okay, benda 4 ni. Okay, zero accident, zero defect. Okay, so yang ni kalau you tengok ni, kita ada old altitude, ini lah, dan juga TPM altitude. So kalau kilang yang tak mengamalkan TPM ni, so operator dia hal dia je. Operator tahu dia just pasang setiap komponen tu, dekat conveyor line, dia tak cara lah. Dia dah ambil tahu komponen dia, pastikan production tu dia siapkan. Tapi bahagian-bahagian machine, bahagian conveyor, bahagian selain daripada job scope dia tak ambil tahu. Kalau maintenance pula, dia just ambil tahu pasal mesin tu sahaja. Dia tahu mesin tu kena operate pukul berapa, kena close pukul berapa, kena buat maintenance bila. So dia akan ada gap ni, dia akan ada separate gap. Jadi gap ni lah kita nak buang ni, supaya semua ni take responsibility. Responsibility. That's why kita kena buat TPM. TPM.
yang mana semua ni kena ada responsibility. Dia kena tahu, walaupun dia adalah operator, tapi dia kena tahu macam mana conveyor itu berfungsi, macam mana programming untuk PLC, apa akan berlaku kalau kita tak buat maintenance pada mesin tersebut. Jadi dia kena tahu, sebab kalau downtime berlaku bukan sahaja maintenance department yang efek, tapi seluruh kilang tu akan berhenti operasi dia. Dia menyebabkan operation tu terhentilah. Bukan sahaja kilang rugi, tapi mungkin gaji dia akan dipotong lah. Okay. Sebab tu kita kena buat kerja dalam satu tim supaya downtime tu tak berlaku. So, kalau downtime berlaku, makin lama downtime berlaku, mungkin dia akan efek lah pada gaji seseorang staff kat kilang tersebut lah. Okay. So tujuan dia ialah untuk team working lah. TPM untuk team working. Untuk flexibility, supaya semua ni kita boleh shiftkan dia. Macam production engineer, dia boleh jadi Q&A engineer, quality assurance, ataupun production engineer boleh jadi maintenance engineer. Macam tu lah, dia punya flexible. Biasanya ni dia akan ada transferring session lah. Dan setiap orang tu dia akan masuk department yang berbeza, dia akan rotate balik supaya semua staff dia tu tahu setiap komponen kilang. Okay? Dan yang paling penting ialah profit lah, make profit. Okay, yang history ni, okay, panjang cerita dia ni. Okay. Preventive maintenance plan. Okay, ni kita dah tengok tu. Reactive ni benda ni lah. Run to failure, RTF. Proactive maintenance ada preventive, ada predictive, ada RCM. At the end ni ada TPM lah. Okay. Yang ni adalah activity ataupun dia punya example. Okay, kita tengok dia punya table-nya. Okay, kalau reactive maintenance macam mana? Kalau preventive maintenance apa dia? Kalau predictive maintenance macam mana? Kalau maintenance prevention macam mana? Okay, contoh example ni. Example ni tengok. Okay, kalau kita buat reactive maintenance. Okay, so lampu terbakar. Apa yang? So kita just tukar lampu lah. Tapi kita tak kaji dia punya apa yang membuatkan lampu terbakar. Kita just replace. So, kita panggil reactive. Terbakar baru tukar. Okay. Tapi kalau kita buat preventive maintenance. Preventive maintenance mean, okay, untuk kita transformer contoh. Okay, kita tukar minyak dia, changing oil dan filter. Okay, kalau predictive, okay, kita buat predictive maintenance dengan menggunakan vibration analysis technology. Gunalah sensor vibration, check dekat motor, dekat mesin sebagainya, kenapa ada vibration. Okay, mungkin disebabkan oleh bearing dah pecah. Okay. Okay, then inilah contoh seal bearing in small electric motor. Okay, bearing. Okay, tengok ni. Okay, goals. Okay, matlamat dia apa dia? Okay, paling penting ni lah. Bring together people from all department concerned with equipment, require the support and cooperation of everyone from top manager to down lah, daripada top kepada ke bawah, daripada atas sekali CEO turun kepada manager, turun kepada engineer, turun kepada supervisor, then turun kepada technician lah. Okay. Okay, promotes and implements PM activity. Okay, based on autonomous small group activity, maintenance equipment for life.
Okay, yang ni lah contoh dia punya matlamat utama TPM lah. Kita nak buat benda-benda ni. Okay. Okay, using team. Okay, encouraging input. Okay, supaya semua staff kita ni, sebab dia tahu sesuatu equipment tu, so kita boleh dapatkan maklumat lah tentang equipment tersebut. Okay, 3 maintenance prevention. Maintenance of normal condition, early discovery, prompt response. Ya, ni early discovery ni macam kita buat predictive maintenance lah. Okay, maintenance normal condition ni macam kita buat preventive maintenance. Okay. Okay, dia punya pillar dia. Okay, 8 pillar. Okay, kalau you tengok ni, dia punya foundation dia ialah 5S. Start daripada 5S lah. 5S ni, you tahu kan? 5S ni apa dia? Sisih, susun, apa lagi? Sisih, susun, tak ingat lah. Tapi ada, nanti kita akan tengok. Okay, dia punya pillar untuk TPM ni. Okay, foundation dia bawah sekali kita bermula dengan 5S activity. Okay, supaya benda tu nampak tersusun. Dan kandungan dia ada autonomous, okay, ada plan maintenance, ada quality, focusing improvement, early equipment management, training and education, safety, health, environment, TPM in administration. Okay, barulah suatu production tu, suatu kilang tu boleh mencapai kepada world class result ni. Matlamat utama ni kita sekali ialah world class lah. Kalau semua dah ni complete, so kita ada semua kan ini safety, health, environment dan sebagainya, so complete lah. Okay, so dia pecah lagi setiap pillar ni, checklist for autonomous inspection. Inilah contoh-contoh lah autonomous inspection. Okay, apa yang you kena buat? Okay, check coolant through clear plexiglass. Okay, nombor 1. Nombor 2 apa dia? Check heat exchanger fan. Jadi benda-benda yang kita boleh rutin harian. Okay, untuk autonomous inspection lah. Okay, so kita dah siap tagging semua ni. Nombor 3 apa dia? Check servo drive fan. Jadi senang lah. Di mana semua orang yang lihat benda ni bukan limited kepada staff technician saja, tapi staff lain. Contohnya staff yang terlibat dengan maintenance. So dia tengok, okay, nombor 1 kena buat apa? Okay, check coolant untuk transformer ni cukup ke tak cukup. Jadi dengan activity leveling ni ataupun activity checklist ni, setiap orang boleh tahu. So dia take responsibility lah. Okay, kalau tengok kat sini ada 12 step implementation. Okay, 12 step implementation untuk TPM. So setiap step ni kita bahagi kepada phase lah. Phase preparation yang kalau black ni, kick off, implementation dan steady application. Yang ni atas sekali lah. Okay, step yang pertama, step 1 hingga 5 ni lebih kepada preparation, di mana dia daripada top ke down lah. Dia kena start dari management dulu. Management kena assign, okay, declaration. Kita dah nak habis ni. Nak buku apa ni? Ada lagi nak masuk? Okay, step pertama hingga step kelima. Okay, sebab dia adalah arah daripada top down lah, kepada management. Okay, kita buat campaign. Okay, mula education, campaign dulu. Then kita create organisation, policy dan juga target. Dan yang paling penting ialah kena ada master plan lah. Okay, yang ni lah basic concept preparation untuk TPM activity. Okay, of course, mula kita kena ada arahan lah pada bos kita, daripada CEO, oleh sebab
maintenance activity tak berjalan dekat company tersebut, okay, manajemen dah putuskan, okay, kita kena buat TPM. Okay, setiap aktiviti ni, preparation phase ni, dia kena ada lah planning dia, okay, kena ada campaign dia, kena ada organisation. Yang paling penting, organisation lah, okay, organisation. Then phase yang kedua barulah kick off. Kick off. Step yang ketiga, implementation. Okay, implementation ni bagaimana? Okay, improving production, early management, quality maintenance, office TPM, ada termasuk dengan SHE lah, safety and environment. Barulah boleh mencapai step yang ke-12, total application of TPM. Ini yang step-step implementation untuk TPM activity. Okay, ini lah contoh dia punya plan lah. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 5S, 8. Okay, dia punya structure dia. Okay, 5S, ini masuk 5F. Soft, set in, shine, standardize, sustain. Susun, sisih, sapu, standard. Sedia. Kalau bahasa Melayu lah pun. That's why dia punya foundation dia bermula daripada 5S activity lah. Okay, basic paling asas sekali untuk maintenance, kita kena pastikan persekitaran kita tu terlebih dahulu dalam keadaan bersih, tersusun. Barulah kita boleh create satu environment lah, well organized environment. Kalau bilik kamu terlalu banyak separ dan sebagainya, suasana tak kondusif, jadi macam mana kita nak wujudkan satu situasi yang sihat dan sebagainya. Okay. Okay, soft, yang inilah susun, soft. Okay, set in order, susun. Soft ni, soft lah. Set in order ni, susun lah. Shine, sapu. Standardize, sustain. Okay, 5S. Yang ni basic lah, mana-mana you pergi pun kena ada lah 5S. Okay, kena ada 5S. Atau dekat rumah awak pun kena ada lah 5S. Okay. Okay, ni tengok lah. Dia punya apa itu, dia punya goals dia, apa itu. Okay, 5S. How nak buat, who, where, when dan sebagainya. Okay, ni kalau dekat bengkel dan sebagainya tak tersusun, kita nak cari equipment pun susah kan. Ini after 5S, kita dah susun betul-betul, dah tagging betul-betul, so senanglah nak cari. Okay, 8 pillar. Nak ambil lah. Ya, 10 minit ke? Okay. Setakat ni ada soalan? Tak ada. Belum lagi saya. Semua tidur ni? Ada saya. Tidur. Tengah senyap. Tak saya cakap seorang je. Siap. Ya, ada soalan? Tes 1 nanti keluar sampai mana? Tes 1. Tes 1. Dah ada tarikh dah tes. Tes 1. Berapa belas hari bulan tes 1? 16 bulan sir. 16 eh? 16. 16 hari bulan. Tes 1 sampai kira calculation OEE tu. Chapter 3. Chapter 3 sampai chapter 3. Minggu depan lah saya akan cover chapter 3. Macam mana nak kira OEE dan sebagainya. Ni minggu yang sebelum 16 hari bulan
Ni 7 hari bulan. Minggu depan ke test? Yes. So, Minggu depan. Oh. Minggu depan. 16 hari Jumaat. Oh, kelas hari, sempat lagi saya nak cover. So, minggu depan kita cover yang kira bab chapter 3. So, hari Jumaat dah test. Sebelum tu, kita akan buat quiz lah. Quiz pun minggu depan tak? Kita buat malam lah. Boleh? Boleh saya, boleh. InsyaAllah. Boleh je, insyaAllah boleh je. Maintenance ni senang je. Senang sangat lah maintenance. Tapi Tengok nota. you boleh tengok video yang koordinator yang upload tu, yang Dua Haji Amran upload tu, dia dah cover lah saya rasa untuk chapter 3 dan 4 tu. So saya just kukuhkan lagi you punya understanding lah. Yang paling penting you kena tengok kat video dia lah. Okay. So saya rasa saya dah tangguh sampai sini dulu. Kita jumpa next week lah. Boleh? Okay, sir. Boleh. So kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu lah. Okay. Mana pukul 3 lebih ni. Lama-lama semua tidur lah saya rasa. Jadi better saya stop lah ini dulu. Okay, so kita jumpa next week. Hari Rabu. So saya akan cover chapter 3. Selamat menyambut Ramadan, sir. Selamat berpuasa. Minggu depan dah puasa dah, lupa saya. Selamat berpuasa juga. Jangan tak puasa pula. Ada already Tu yang down. ada kat UMP. Tu yang ada kat UMP tu puasa tu. Dia tak puasa pula. UMP ni kira beraya kat UMP lah. Adam puasa dah. InsyaAllah. Mesti kena. Adam geng plastik hitam. Adam ketua tu. Ada geng ye ni. Okay, so saya tangguh dulu. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Thank you, sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, attender kat mana, sir? Attendance saya dah ambil dah tadi. Oh, baik je. Okay. Mungkin saya tak dengar kot, sir. Saya dah take attendance tadi. Okay. Sir, saya dah tick belum, sir? Saya punya. Awak punya? Tak tik ke? Awak nama apa? Muhammad Faris, sir. Muhammad Faris. Ada Muhammad Faris. Oh, baik, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum, sir. Okay. Saya, sir. Di sana. Saya masuk lambat sikit. Nashri? Ya. Ada kot. Okay. Thank you, sir. Okay. Jangan risau, saya dah record ni.